Saya nak tanya, adakah perlu qada solat dan puasa yang terdahulu yang kita baru tahu rupanya tidak sah? Solat yang dilakukan dahulu kerana tidak membersihkan kemaluan dengan baik sebelum solat, atau tidak mandi wajib atas sebab-sebab tertentu. Apakah apabila tahu sekarang solat terdahulu terbatal mungkin 10 tahun lepas dan sudah lupa berapa kali perkara terjadi? Jika kena qada, bagaimana perkiraannya dan bagaimana perkiraan qada puasa yang mungkin terbatal itu? Perkara yang kita pasti, kita meninggalkan sembahyang, wajib kita qada. Begitu juga perkara yang kita pasti, puasa kita batal, wajib kita qada. Itu hak berkait dengan Tuhan. Jadi, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, bila mana perkara itu terjadi, jadi dalam situasi itu, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, buat macam ni. Sembahyang zuhur, qada zuhur. Sembahyang asar, qada asar. Sembahyang maghrib, qada maghrib. Sembahyang isyak, qada isyak. Sembahyang subuh, qada subuh. Ini maknanya gantikan tempat qabliyah ba'diyah tu dengan qada. Bahkan ketika asar, sembahyang asar, sallallahu alaihi wasallam Muhammad, sembahyang asar ni dia ada qabliyah ya. Kita ada ba'diyah. Pun qada lepas asar tu sekalipun tak ada ba'diyah. Sebab sembahyang qada ni dia boleh dibuat dalam waktu tahrim. Waktu yang tak boleh kita, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, waktu yang tak dibenarkan syarak, sembahyang sunat mutlak secara khusus. Jadi boleh pada waktu tersebut kita sembahyang qada. Sebagai contoh, qada ni, main qada ni dia boleh qada sunat. Contoh, kita ialah orang yang telah mewajibkan diri kita solat tahajud. Sunat ni kita tak boleh wajib kat orang, kita boleh wajib kat diri kita sendiri. Jadi di antara memperwajibkan sembahyang sunat ialah nazar. Kata-kata hari ni kalau aku dapat hak aku nak ni, aku nak sembahyang. Sembahyang tu jadi wajib. Sembahyang tu jadi wajib. Jadi tu maknanya kita musallallahu alaihi wasallam Muhammad, kita memperwajibkan atas diri kita sendiri. Jadi sembahyang sunat tahajud tak wajib, tapi kita kata aku nak buat tahajud setiap malam. Kita wajib kat diri kita sendiri. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Mana kita nak jadikan tahajud itu istiqamah pada kita. Bila mana kita hendak dia jadi satu yang istiqamah, kita tak tinggal. Jadi kita wajib kat diri kita sendiri. Jadi bagi orang yang memperwajibkan solat tahajud sebagai contoh, sembahyang semalam tak bangun. Okey, sekarang pukul berapa? Lah ni pukul 7 suku sebagai contoh. Waktu ni tak boleh sembahyang sunat. Sunat apa? Sunat mutlak tak boleh sembahyang. Sunat mutlak tak boleh sembahyang. Sunat yang tak boleh sembahyang juga ialah sunat yang sebab duk kemudian. Contoh, kita nak musafir pergi Kuala Lumpur, nak sembahyang sunat musafir, tak boleh sebab musafir dak lagi. Faham tak? Musafir tu duk ke depan, tak boleh. Tapi kalau sebab duk dulu boleh. Contoh, waktu macam ni kita masuk masjid, kita balik rumah dah, nak masuk masjid. Nak masuk masjid ni, kalau nak masuk masjid, jadi masuk masjid sembahyang sunat apa? Tahiyat masjid. Pasal apa? Sebab adalah sebab. Sebab nak pergi masjid, ada sebab. Tapi kalau nak pergi sembahyang sunat tahiyat masjid tak boleh. Faham tak? Semata-mata nak pergi masjid, nak solat tahiyat masjid, tak boleh. Sebab waktu ni, waktu antara waktu dia lepas sembahyang subuh sehinggalah matahari naik kadar segala. Tu tak boleh sembahyang sunat mutlak. Dan tak boleh sembahyang sunat yang sebab duduk belakang. Kalau sunat duduk depan boleh. Contoh, langkah masuk masjid, sebab duduk dulu lah. Melangkah masuk masjid sebab duduk dulu lah, boleh sembahyang. Tapi kalau nak pergi sembahyang sunat tahiyat masjid semata-mata tak boleh. Okey, jadi waktu macam ni, waktu yang tak boleh sembahyang sunat ni sunat mutlak. Sunat mutlak ni apa? Saja aku nak sembahyang, Allahu Akbar, tu sunat mutlak. Dia macam zikir juga. Nak zikir, nak sembahyang, bukan nak sembahyang apa pun, nak sembahyang. Sunat mutlak tu tak boleh. Tapi kalau sunat yang kita wajibkan diri kita,
ataupun sunat yang sebab duduk dulu. Sebab tu sunat tu boleh dibuat waktu tahrim ni, waktu yang diharamkan sembahyang ni. Soalan Sayyidina Muhammad. Jadi mana waktu ni boleh qada sunat tahajud. Okey, dalam hadis sebut Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, orang yang sembahyang sunat qada tahajud selepas daripada sembahyang subuh sehinggalah sebelum gelincir matahari, pahalanya ialah seperti dia buat tahajud semalam. Tak kurang sikit pun. La yanqusu minha syai'. Tak kurang sikit pun, pahala sama macam semalam juga. Kalau dia qada waktu lah. Tapi kalau dia qada lepas daripada zuhur, qadanya diterima tetapi pahalanya tak sama. Soalan. Jadi benda yang kita pasti kita tinggal, wajib kita qada. Berapa lama? Tanya hati. Selagi mana kita kata tak cukup, buat sampai mati. Begitulah puasa pun. Kita pasti. Kita mengaji. Masalah Sayyidina Muhammad, kita jumpa. Jadi sebab itulah orang tua-tua, para waris, bila mana mak lepas mati, ayah mati, mereka buat fidyah. Mana puasa sehari, tinggal, mata dia bila sehari tinggal, maka kalau dia mampu untuk qada, dia qada. Salah Sayyidina Muhammad. Jadi qada tu macam mana? Mudah aja. Pada hari Isnin kita niat saja aku puasa qada serta sunat hari Isnin. Kerana Allah Taala dapat 2 pahala. Hari Khamis sama juga. Saja aku puasa qada serta sunat hari Khamis. Kerana Allah Taala dapat dua pahala. Jadi subhanallah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Okey. Tapi kalau nak mati ni kena ambil peringatan. Kena pesan. Kita kena beritahu anak-anak, kata mak ni, ayah ni ada banyak lagi rasanya ni. Apa ni tak qada tak lepas ni. Ni hamba anak-anak ambil perhatian. Esok kalau kita tak ada, anak-anak tolong buat fidyah. Tolong buat fidyah pada puasa kita, masalah Sayyidina Muhammad yang kita tak sempat qada. Jadi selagi mana kita ada tenaga buat, tapi selagi mana tak boleh buat, Allah tu Maha Pemaaf, Allah Maha Pengampun. Macam mana hak tak habis, serah pada Tuhan. Tapi selagi mana kita ada boleh buat. Hak yang lebih tak mampu, serah pada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Okey, jadi sebelum tu sebagai satu penegasan. Jadi sebenarnya yang ada ialah fidyah puasa. Jadi fidyah sembahyang ni dia qiyas kepada fidyah puasa. Fidyah ni bila tinggal sehari puasa, kita kena bayar 1 cupak. 1 cupak ni tak sampai sekilo pun. Allah Sayyidina Muhammad. Jadi subhanallah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kiralah berapa hari tinggal. Kalau 30 hari, 30 cupak. Masalah Sayyidina Muhammad begitu cara dia. Baik, jadi puasa qiyas kepada semak kita orang nak buat apa ni fidyah mayang tu kan, itu qiyas pada puasa. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Okey. Soalan tambahan. Boleh tak dibayar dengan duit? Jadi mazhab Syafi'i tak boleh, dia kena bayar dengan makanan. Dia panggil qutul balad, makanan yang kita makan. Orang-orang masalah Sayyidina Muhammad, qutul balad, maknanya kalau kita Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, orang Melayu kita makan nasi, beras lah. Orang Arab mereka makan gandum lah.